Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi, sir. Selamat pagi, sir. Okay, so tengok dah ada dalam 10 orang. Okay. So first, selamat Hari Merdeka lah. So semalam semua dah cuti, dah memerdekakan diri. Okay. Jadi hari ni kita akan sambung chapter 9. Kita tengok masih dalam Solution of Triangles. Subchapter yang kedua, Cosine Rule. Okay, by the way, lepas ni selepas habis setiap chapter, cikgu akan ada bagi satu latihan mungkin paling banyak dalam 5 soalan untuk PBD. Biasa buat kan kalau dulu PBD. So PBD ni ada markah dia. So wajib buat lah dan macam biasa hantar dekat GC. Cuma hari ni tak ada lagi lah sebab kita belum habis lagi bab 9. Dan lepas habis chapter pun kita akan buat PBD untuk topik-topik yang lama. Okay, cikgu pagi ni ada sedu sikit. So susah sikit nak cakap. Okay. So kita tengok cosine rule. Sebelum ni kita dah belajar apa itu sine rule. Okay, kalau sine rule, usually kalau kita tengok contoh dekat sini, kita ada dua diagram. Diagram 1 and diagram 2. Okay, kalau tengok diagram 1, let's say kita nak cari value C dekat sini. Boleh tak kita guna sine rule? Sebab kita dah belajar cuma sine rule. So, could you find the value of C? Okay, dalam case yang pertama, diagram 1, boleh tak dapatkan value C? Nak guna sine rule. Boleh ke tak boleh? Diagram 1 ni. Ingat tak sine rule? Sine rule kita ada, let's say kita nak cari C, kita akan guna C over sin C. Then boleh sama dengan B. B kecil B over sin B. So kalau kita nak cari value C dekat sini, kita perlukan maklumat angle dekat sini. Kita boleh substitute. Okay, ni akan dapat nilai. Sebab C kat sini kita nak cari. Kita punya side C ni kita nak cari. Okay, then kita perlu maklumat yang lain. C, B dengan angle B. Okay, jadinya kalau kita tengok, kita ada maklumat ni. Then side B, kita pun ada dekat sini, side B. Angle B tak ada. So dalam kes ni kita tak boleh guna sin. Kalau kita guna maklumat A pun kita tak boleh. Sebab A, kita ada side A, tapi kita still tak ada angle A. Untuk guna sine rule, kita perlu beberapa maklumat melibatkan sama ada kita ada dua angle and one side, then you need to find another side, ataupun you need to find one angle but you have information one angle and two side. Tapi dalam kes ni kita tak boleh guna sine rule sebab kita tak cukup maklumat tu. Okay. Tapi kalau dalam diagram 2 kita boleh cari. Sebab apa dalam diagram 2 boleh cari? Sebab kalau kita nak cari maklumat C dekat sini, kita ada angle ni, and then kita ada satu lagi angle B dan side B. So dekat sini awak boleh cari apa tu value C. Kalau kita substitute, kita akan dapat C over sin 39 is equal
40.5 sin 77. Okay, dekat sini boleh guna sin rule. Tapi dekat soalan diagram 1 tak boleh guna sin rule. Okay, so disebabkan itu kita akan introduce satu rule baru iaitu cosine rule. Okay, cosine rule ni nampak macam banyak kat sini. Tapi sebenarnya benda ni cuma fleksibel. Bergantung kepada sudut mana yang kita nak cari. Okay, let's say kalau kita nak cari value A. Sorry ya. Cikgu sedu. Tak hilang-hilang dia pagi ni. Okay. Kalau kita nak cari side A dekat sini. So kita akan letak A tu dekat depan. So side yang lain kita akan letak dekat sini. Susunan tu tak kisah sebenarnya. C atau B dulu tak kisah. Sebab kat sini cuma hasil tambah. Hasil tambah B square dan C square. Minus 2BC. Kalau awak buat minus 2CB pun tak ada masalah. Benda yang penting, mana side kita nak cari. Contoh kita nak cari side A. So yang belakang ni adalah cos A. Maksudnya kalau kita nak cari side A, so kita akan guna angle A dekat sini. Sebab side lain tak kisah. Kalau kita nak cari side B, maka kita akan guna A square tambah C square minus 2AC cos B. Dari sudut formula ni sebenarnya kita fleksibel. Cuma kat sini je nak bagi tahu untuk setiap case. So actually dia repeat benda sama je. Okay, now kita tengok macam mana kita nak verify cosine rule ni. Okay, so basically kita ada satu general triangle. We have one general triangle. So kena faham lah, kalau ikutkan dekat sini, kita bagi nama, kalau kita ada triangle ABC, so ni sudut A, this one angle B, angle C. So kita akan bagi nama side pun ABC cuma huruf kecil. Small letter. Okay, yang bertentangan, jadilah side C. Actually ni sepatutnya side A. And then kita nampak ni side B. Cuma dekat bahagian side A ni, kita pecah kepada dua triangle. Sebab kita ada height dekat sini, kita boleh pecah kepada dua triangle. So let's say yang ni nama dia X. Then this side akan jadi A minus X. Sebab kita tahu panjang keseluruhan A. Kalau ni panjang dia X, so panjang yang ni A minus X lah. Okay, then kita pecah kepada dua. Angle yang kecil ni dan angle yang lebih besar sikit kat sini. Okay, based on dua side ni, kita tahu kita guna Pythagoras theorem. Kita guna Pythagoras theorem je. Pythagoras. Macam ni ikut ejaan je. Pythagoras theorem. So kalau Pythagoras theorem, kalau kita nak cari C square ataupun kita nak cari hypotenuse, kita tahu C square adalah H square plus X square. Kalau kita nak cari ni, yang ni tambah dengan yang ni kan. Kalau kita nak cari yang ni pula, ni tolak ni. So masih ingatlah kan Pythagoras theorem. And then kita tengok pula triangle ADC. Sama je, kalau kita nak cari B square adalah hasil tambah H square tambah dengan A minus X dalam bracket square. Okay, so dekat sini kita akan ada simultaneous equation. So kita ada dua equation. Equation 1 and equation 2. Okay, untuk equation 1 kita rearrange H square sebagai subjek pula. So kalau kita rearrange, kita akan pindahkan X square ke sana. That's why jadi minus. Okay, walaupun cikgu pindah ke sana, tapi kita boleh terbalikkan kedudukan dia. Tak ada masalah. Okay, then equation nombor 3 ni kita akan substitute dekat equation nombor 2. Bermaksud nilai H square ni Astaghfirullahalazim. Nilai H square ni kita akan ganti dengan nilai ni. Okay, so kita akan dapat B square is equal C square minus
x square plus a minus x dalam bracket square. So dekat sini kita expand. So kalau expand a minus x square, kita akan dapat a square minus 2ax plus x square. And then kita simplify dapatlah macam ni. Okay, dekat sini masih tak dapat lagi seperti kita punya formula. Apa yang jadi adalah based on triangle yang ni, based on triangle yang dekat sini, kita tahu cos B. Kalau kita tengok cos B, mesti adjacent over hypotenuse. Untuk angle B, adjacent adalah X kat sini. So cos B adalah X over C. Cos B adalah X over C. Okay, kita rearrange. X adalah C cos B. Pindahkan C ke sini. Tu dapat C cos B. Then kita akan substitute equation 5 ni dekat equation 4. So ganti nilai X ni dengan nilai ni. That's why dapat ni. So ini adalah salah satu bentuk formula tadi. Bila nak cari B square, kat sini cos B. And then side lain, akan jadi dekat sini lah. C square plus A square minus 2AC. Okay, so itu adalah cara untuk verify cosine rule ni. Untuk batch kamu ni ada kemungkinan lah soalan-soalan verify ni akan keluar. Kemungkinan sahaja tapi tak semestinya. So kalau keluar ni masih kena tahulah. Itu sebab cikgu still kena terangkan kat kamu semua macam mana cosine rule ni kita dapat. Okay. So kita tengok contoh macam mana nak guna cosine rule. So kita tengok dulu example 7. Okay, so diberi triangle ABC. And then dia dah bagi AC is 21. And BC is 15. Dan kita tahu sudut C adalah 35 darjah. Okay, so dekat sini macam yang cikgu cakap tadi. Kita kalau nak guna sine rule, kita tak cukup maklumat. Kalau nak guna sine rule, the information mesti ada side, ada dua side dan dua angle. Dalam kes ni, angle yang diberi hanya satu. So kita tak cukup maklumat untuk guna sin. That's why kita akan guna cos. Biasanya kalau nak selesaikan, akan guna dua rule ni je. Kebanyakannya lah. Cuma nanti ada kes tertentu. Astagfirullah. Untuk kes tertentu kita akan guna another rule iaitu area rule. Tu nanti kita belajar next subchapter. Okay. So kita akan gunakan cosine rule. Okay, kita nak cari side dekat X. So kita kena faham ini adalah sudut yang bertentangan dengan side X. So bila macam tu, kita akan jadikan ini sebagai subjek. So ini sebagai subjek, kita akan guna formula ni lah sebagai subjek. So X square is equal the summation of two other side. So ini dengan ni lah akan jadi yang kuasa 2 tu. 15 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. Tolak 2. Yang ni darab dengan yang ni. Tolak 2 15 darab 21. Cos 35. So cos adalah sudut yang bertentangan dengan dia. Cos 35. So awak kira lah dapat apa kan. Kira tekan kalkulator dapat nilai ni. Kemudian pindahkan kuasa 2. Jadi square root 149.9342 dapat jawapan akhir. So jawapan akhir usually dalam 3 decimal places. Ataupun 4 decimal places. So either one. Tengoklah bergantung kepada soalan. Okay, ada soalan tak? Untuk contoh yang pertama ni. Example 7. Ada soalan ke? Tak ada rasa. Tak ada ya? Okey, boleh faham. Okey, kalau boleh faham. Okey, cikgu akan tunjuk contoh yang pertama lah ni. Kita buat sama-sama. Okey, so dalam kes ni, kita
guna cosine rule juga. Okay, kita nak cari value X. Kita nak cari value X dekat sini. So, kena faham sudut bertentangan dengan X adalah 32 darjah. Okay, jadi kita tahu formula yang kita akan guna nanti, X square dekat depan akan ada cos 32 dekat belakang. Tu benda pertama lah. Biasa kalau kita nak buat, senang faham macam tu. Okay, apa yang lain ni adalah side-side yang lain ni kita akan letak. So tak kisah nak 75 dulu ke 100 dulu pun tak kisah. 75 kuasa 2 tambah 100 kuasa 2 tolak 2 darab 75 dengan darab 100. Tak muat pula. Darab 100 cos 32 darjah kan. Okay, jadi kita kira lah pakai kalkulator. Tekan kalkulator kan tengok dapat apa. So kalau ikutkan akan dapat 2904.279. 2904.279. Ni kalau tekan kalkulator lah. Okay, so pindahkan kuasa 2 akan dapat square root 2904.279 and then akan dapat jawapan akhir lah. So X akan dapat 53.891. Sorry. 53.891. So nak guna cosine rule ni senang je. So ini unit dia meter lah. Okay. So selesai dekat situ. Okay. So ni ada another example. Okay, cikgu nak kamu semua try. Cari apa jawapan theta dekat sini. Actually kita kena guna cos rule juga. Cuma mula-mula kamu cari apa sudut dekat sini. Sudut yang dekat sini adalah 180 tolak yang ni. So nanti boleh carilah theta ni. Okay, cari dulu. Try cikgu bagi 3 minit, 4 minit ke untuk cari apa value theta. Okay, semua try dulu. Okay, ada siapa-siapa dah dapat jawapan ke? Belum sir, masih cuba. Masih cuba, okay. Apa ada lagi masa? So cikgu tulis dululah kalau mungkin ada yang masih keliru. Dia punya formula awal tu
So kita akan cari side dekat sini. Bukan side, kita cari angle dekat sini. So kita still refer 10 ni. So bermaksud kita akan cari 10 kuasa 2 adalah 9 kuasa 2 tambah dengan yang ni. Tambah 6 kuasa 2 tolak 2 darab 9 darab 6 cos X. So nak kena rearrange balik untuk cari apa value X. Kemudian carilah value theta. Ni untuk for those yang mungkin nak check balik lah. Betul tak susunan formula tu kan. Formula tu dah ada. So letak balik je. Okay, ada yang dah dapat. Nanti cari theta tu, jangan theta tu bukan X tau. Theta nanti jawapan akhir theta adalah 180 tolak dengan nilai X yang kamu dapat. Akan dapatlah jawapan dia. Mungkin ada yang lupa macam mana nak cari X tu macam mana. Okay, anyone ada yang ada jawapan dia sendiri? Boleh try bagi jawapan, kita akan tengok lah. .09.06. Betul tu jawapannya, that's right. Okay, betul-betul. So ada yang dapat, means ada yang faham. So tak apa, yang lain masih boleh terus membuat. Okay, sambil tu cikgu tunjuk lah macam mana jalan kira yang seterusnya kan. Okay, cuma sebelum cikgu sambung, part ni boleh faham tak macam mana kita boleh dapat macam ni? Takut orang kata masih confused macam mana nak guna formula tu, macam mana nak susun. Ada siapa yang confused lagi ke? Macam mana kita nak susun, macam mana kita nak tentukan nilai-nilai yang kita nak guna tu nanti. Okay, macam tak ada. Okay, so kita tengok. So dekat sini, kalau kita nak cari cos X, kita nak cari nilai X. Okay. So, benda pertama yang kita boleh buat, kita pindahkan keseluruhan nilai ni ke satu side dulu. Sebab kat sini akan dapat negatif lah dekat sini kan. Kita tak nak cos ni ada negatif. So kita pindahkan dulu, kita akan dapat 2 darab 9 darab 6 adalah 9 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. So kita pindahkan ni sebelah sana jadi positif. Kita pindahkan ni ke sebelah kanan akan jadi negatif dekat sini. Okay, dan kita sambung. Silap pula. Cos X tu jangan tinggal pula. Cos X. Okay, so sama dengan 9 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Okay, so dekat sini kita tinggalkan cos X dulu. So cos X adalah 9 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 bahagi dengan 2 darab 9 darab 6. Okay, then nanti awak kira lah berapa nilai ni. So bila kira kita akan dapat 17/108. Kita akan dapat 17/108. Ni kalau tekan kalkulator. Then kita nak cari X. Kita akan cari inverse cos. Inverse cos ni
Yang lambang ada -1. 17/108. Okay, kat sini barulah kita cari nilai X. Okay, so nak tekan kalkulator, masing-masing tahu kan nak tekan inverse cos ni macam mana. Okay, so akan dapatlah jawapan dia nanti 80.94. 80.94. Betul lah. So bila tekan kalkulator akan dapat 80.94. So tu adalah X. Okay, kita nak cari theta. So theta adalah 180 tolak 80.94 akan dapat 99.06. Okay. So boleh faham tak yang ni? Contoh yang kita tengah buat ni, ada soalan tak? Sebab kalau tak ada soalan seterusnya tu sama je dia punya teknik. Sebab yang ni kalau yang ni boleh faham, so soalan kedua cikgu nak semua boleh buat lah. Ada yang tak clear lagi ke? Ada yang nak tanya, ada yang confused kat mana-mana ke? Boleh tanya dulu. Cikgu, saya ada benda tanya. Ya, apa dia Akmal? Yang 2AC atau 2AB atau 2BC dengan cos X tu. Apa yang dengan cos tu? Yang mula-mula ni maksudnya formula asal kita ni. Yang ni awak tanya Ya, Kan, cos Akmal? tu apa operasi dengan cos tu selepas 2AB atau BC? Oh, ni. Okey. Okey, operasi dekat sini ni semua darab. Bermaksud 2 darab B darab C darab cos A. Semua tu darab. Bila dia dalam satu line, bila dia linear, bermaksud dekat situ darab. Kalau formula tu bahagi je jadi macam 2BC bahagi cos A. Kalau ni kalau yang ni lain maksud dia. Yang ni 2 darab B darab C bahagi dengan cos A. Ni contohnya lah kalau bahagi. So bila dia dalam keadaan linear dalam satu line, sebenarnya tu bermaksud semua darab. So actually ni 2 darab B darab C darab cos A lah. So dekat contoh yang kita tengah buat tadi, so actually nilai-nilai ni semua darab lah sebenarnya. 2 darab 9 darab 6 darab cos X. So that's why bila kita pindahkan ni, kan dekat sini darab. Bila kita pindah jadi bahagi. That's why dia turun kat bawah. Boleh faham tak Akmal? Ya, faham. Okay, bagus. Baik. Okay, so kalau tak ada soalan, kita try buat yang nombor 2 pula. Nombor 2 ni direct sikit. Dia tak perlu nak cari theta macam tadi. Okay. Semua try buat yang ni. Yang ni 3 minit cikgu bagi. Sebab kita dah try buat yang contoh sama kat soalan 1, kita try buat yang ni pula. Okay. 3 minit, try cari value theta.
Okay, so Dominic Andy lagi dia dapat jawapan 35.264. Orang lain sama ke dapat jawapan dengan Dom? Cuba tengok jawapan dia 35.26. Okay. 264 tu lebih tepat lah rasanya. Okay. So betul tu jawapan Dom. Jawapan Dominic tu betul Okay, so orang lain masih boleh try. Masa ada lagi seminit. So orang lain boleh try dulu dapat jawapan yang sama ke jawapan yang lain dengan Dominic. Saya 35.263. Oh, lari sikit lah. Tak apa. Untuk angle, okay, untuk kalau unit panjang, length, macam cm, meter, usually kita ambil 3 atau 4. Tapi untuk angle, setakat yang cikgu tengok lah. Setakat yang cikgu tengok untuk skema SPM yang sebelum ni, untuk angle biasanya hanya 2 decimal point. Kalau kamu bagi 3 atau 4 tak salah. Itu lagi tepat. Tapi untuk angle je special. Biasanya kalau bagi 2 decimal point pun memang dah cukup. Akmal Haris pun dapat 35.263. Okay, so jawapan dia betul lah. Masing-masing tak salah. Dua-dua semua betul. Sebab Gracie pun dapat 263 kan. Sebab actually kalau bagi 2 decimal point pun masih betul. So tak ada masalah lah. Sebab kalau kita bagi 2 decimal point, semua orang akan dapat jawapan 35.26. Okay, so cikgu tunjuk je lah macam nak cari kan. Sama je kat sini kita nak cari sudut theta. So kita kena tengok dia punya angle yang bertentangan. So angle yang bertentangan adalah sebagai subjek. So akan dapat 10.8 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tolak 2 darab 10.8 darab 12 cos theta. So bila kita rearrange, kita akan dapat cos theta is equal 10.8 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 bahagi dengan 2 darab 10.8 darab 12. Okay, so dekat sini, tekanlah kalkulator kan. Akan dapat jawapan dia 5291/6480. Kalau kalkulator boleh bagi jawapan dalam pecahan, ambil je jawapan dalam pecahan tu dulu. Okay, so dapatlah nilai tu, letak dekat sini. Okay, then kita carilah theta tu berapa. So theta adalah inverse cos 5291/6480. So ni kalau tekan kalkulator, dapat jawapan dia kalau nilai tu 5291/6480. So akan dapat 35.26. Kalau ambil 30%, sebenarnya kalau jawapan cikgu lah. Ni jawapan cikgu kalau tekan kalkulator, akan dapat 263 lah. Mungkin Dom ni dia dah bundar awal-awal lagi apa semua tu dia lari sikit. So jawapannya kalau ikutkan 35.26 ataupun 263. Itu kalau 3%. Okay, so semua yang dah bagi jawapan ni boleh dapat lah. So yang lain tak jawab pun, cikgu harap dapat jawapan yang sama lah. Jangan jawapan yang lain. Kalau jawapan yang lain, kena tanya terus. Kenapa tak dapat kan? Okay, so tak ada apa dah. So tu je lah hari ni kelas kita untuk kos. Benda yang lain adalah problem solving. So problem solving ni biasa melibatkan, macam biasalah kan, situation. Okay, so cikgu akan share satu link. Apa nama? Untuk kamu punya exercise lah. Actually tak banyak soalan, 3 je. Link Google Form. Mana tadi? Oh ni. Okay, forward. Kelas parti. Okay, so nanti boleh buka lah Google Form tu dan jawab soalan yang diberikan. 3 je.
So soalannya benda yang sama kita dah buat live discussion ni. Benda sama je. So should be tak ada masalah lah untuk buat. Okay. So itu sahaja kelas kita hari ni. Kejap cikgu print screen. Alright. So itu sahaja. Kalau ada soalan boleh tanya dulu. Kalau tak ada, sampai di situ sahajalah. Ada soalan kah? Tak ada cikgu. Okey, Akmal tak ada. Saya ada. Ya, ada soalan apa? Boleh tanya dulu. Kan waktu yang cari cos X tu, Ya. saya tak dapat tak dapat pecahan, saya dapat perpuluhan. Yang ni ya? Yang bawah ni ya? Ya. Yang atas tu. Yang merah tu. Yang ni 17/108 ni. Saya dapat perpuluhan. Lepas tu nak ambil berapa perpuluhan tu. Okey, kalau untuk ni sebab nilai ni kan, nilai yang kita dapat 9, 6, 10 ni, ini semua cm kan. Maksudnya ini adalah unit length. Kalau boleh kita belum nak cari jawapan akhir kan. Kalau kita belum nak cari jawapan akhir, better kita ambil perpuluhan tu banyak. Ambil 4 perpuluhan ke. Kemudian barulah kita cari jawapan akhir tu, barulah kita cari yang dia nak lah mungkin 3 perpuluhan. Tapi kalau macam angle, 2 sahaja. So kalau contoh dalam perpuluhan, mungkin jawapan akan dapat 0.1574. Contoh ambil jawapan 0.1574. So dekat sini, kalau kita tekan shift cos 0.1574, akan dapatlah 80.94. Sama juga kalau 2 perpuluhan. So selagi jawapan tu bukan jawapan akhir, kita ambil titik perpuluhan tu banyak. 4 tu dah dikira banyak lah. Kalau nak ambil 5 pun boleh. Tapi ambil 4 pun dah dikira banyak. Okay Dom. Boleh Dom? Boleh, sir. Boleh, sir. Alright. Okay. Ada lagi soalan? Okay. Tak ada. Alright. Okay. So semua yang hadir, terima kasih. Buat terus tau nanti Google Form tu. 3 soalan sahaja. Okay. Welcome. Thank you, sir. Okay. Thank you, Welcome. sir. Thank you, sir. Alright. Syakimi ada soalan ke? Angkat tangan. Tak ada. Tak ada. Okay Syakimi. Okay. Bye. Alright. Bye. Bye, sir. Okay. Bye. Welcome.